Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, murid-murid, hari ini subjek sains. Kita akan sambung dengan minggu-minggu sebelum ni. Masih lagi dalam tajuk yang sama, iaitu kemahiran proses sains. Dan kemahiran proses sains sebelum ni awak dah belajar macam-macam kemahiran. Betul tak? Kemahiran memerhati, kemahiran mengelas, kemahiran mengukur, kemahiran membuat inference. Membuat inference baru minggu lepas kan. Nah, ini kita sambung pula kemahiran meramal. Dalam subjek sains pun kita kena ada kemahiran meramal. Meramal ni apa dia? Meramal ni awak tengok teks awak muka surat 11. Surat 11. Jadi dia beritahu dekat sini meramal ni ialah kemahiran membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Kemahiran membuat jangkaan maksudnya macam kita agak-agak lah. Kita agak-agak, kita jangka. Okey. Ramalkan keadaan yang akan berlaku jika salah seorang pemain tidak menggerakkan kakinya dalam permainan ini. Baik, kat sini dia bagi awak satu situasi. Situasi dia orang bersukan, buat aktiviti berjalan menggunakan selipar gergasi itu kan. Jadi bila awak tengok gambar ni, cuba awak ramalkan, awak agak-agak, awak jangka apa yang terjadi kalau salah seorang daripada mereka ni tak gerak kaki. Maksudnya dia tak gerak, dia diam je. Apa yang awak agak-agakkan berlaku. Ramalan ni juga dia beritahu dekat sini, mungkin boleh jadi salah seorang mungkin akan terjatuh. Itu salah satu ramalan lah. Ataupun ramalan yang lain, mereka kumpulan tersebut akan kalah sebab seorang daripada mereka tak menggerakkan kaki. Ramalan yang dibuat di sini, ramalan yang dibuat mungkin benar ataupun mungkin tak benar. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Itu sekadar ramalan. Sebab itu dalam kemahiran proses sains kena ada pandai meramal, kemahiran meramal. Kemudian seterusnya, gambar dekat bawah ni. Cuba perhatikan pula situasi di bawah. Ni dia bagi satu situasi. Situasi di mana seorang sedang menghias kek, buat kek. Jadi dia tanya dekat situ, apakah ramalan kamu terhadap warna krim yang seterusnya? Baik, dia mula-mula dibuat, awak tengok kat sini, dia buat warna putih. Dia buat bunga warna putih, corak bunga warna putih. Kemudian dia buat corak bunga warna merah. Kemudian dia buat corak bunga warna kuning. Kemudian dia sambung balik putih, merah balik, lepas tu kuning balik. Cuba awak ramalkan selepas warna kuning ni, warna apa seterusnya yang akan digunakan. Cuba awak tengok ni, daripada sini awak tengok, kemudian si warna kuning ni dia akan buat warna apa, awak agak-agak awak ramalkan dia akan buat warna apa. Kalau ikut corak dia, kalau ikut pattern warna dia, putih, merah, kuning. Putih, merah, kuning. Selepas ni kemungkinan dia akan buat warna putih semula lah. Putih, merah, kuning, dia akan berulang. Itu ramalan, meramal. Baik. Seterusnya, situasi seterusnya kemahiran meramal ni. Meramal tidak sama dengan meneka. Tak sama dengan meneka. Kerana ramalan dibuat berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu, data ataupun pola. Maksudnya meramal ni bukannya kita main teka-teki. Kita main cakap je tanpa sebarang asas, tanpa sebarang fakta. Tetapi meramal ni proses kita menjangka, bukan meneka, kita menjangka berdasarkan apa yang berlaku sebelum tu. Berdasarkan pemerhatian kita, berdasarkan pengalaman yang lalu, apa yang pernah berlaku kita ramalkan seterusnya. Itu meramal, bukannya main teka je. Kalau okey, ramalkan keadaan yang akan berlaku berdasarkan gambar ini. Apakah bukti yang menyokong ramalan kamu? Contoh dalam situasi gambar ni, awak tengok ada langit gelap, awan pun gelap dengan ada petirnya. Awak boleh ramalkan apa yang berlaku. Awak boleh ramalkan selepas ni akan berlaku ribut petir, hujan dengan lebat, angin kencang akan berlaku. Ada asas tak awak cakap macam tu? Ada. Sebab sebelum ni pun macam tu cikgu. Sebab sebelum ni bila langit gelap dia ada petir, mesti hujan lebat, hujan ribut petir mesti berlakunya, ataupun banjir kilat mesti berlakunya. Sebab sebelum ni pun macam tu cikgu. Itu betul kemahiran meramal. Tapi kalau kemahiran meneka, kemahiran meneka tak ada dalam sains tapi cikgu bagi contoh. Tapi kalau kemahiran meneka, tengok gambar ni apa akan berlaku. Lepas ni
lepas ni cikgu, lepas kilat ni, lepas awan gelap ni, nanti awan tu akan berlalu macam tu je. Lepas ni terang ni cikgu, tak ada apa-apa pun berlaku. Itu kenapa awak cakap macam tu? Saya teka je cikgu, saya menghentam. Itu lain. Teka, itu teka, itu tak ada dalam sains. Sains meramal. Sebab kenapa awak cakap macam tu. Okey, seterusnya, tu bagi situasi yang seterusnya. Ramalan juga boleh dibuat lebih daripada satu. Mari kita perhatikan situasi di bawah. Situasi sedang orang sedang bermain bola, sedang mengambil sepakan penalti lah ni, mengambil sepakan penalti. Apakah ramalan kamu terhadap pergerakan bola itu? Awak tengok bola ni, apa ramalan awak terhadap pergerakan bola itu? Ramalan kata tadi boleh juga dibuat lebih daripada satu. Mungkin bola tu awak ramalkan, awak tengok dia sepak, oh, bola ni akan pergi menghala ke kanan pintu gol. Boleh jadi, betul juga. Lepas tu ramalan yang kedua, awak boleh ramalkan, oh, bola ni akan bergerak ke bahagian kiri pintu gol. Pun boleh juga. Pun boleh juga. Dan seterusnya awak boleh ramalkan, oh, bola ni akan melencong ke atas palang gol, tak gol. Pun boleh juga. Jadi dia bagi terus tu, ramalan boleh lebih daripada satu. Betul tak? Berdasarkan yang lepas lah. Kita tengok permainan bola, orang ambil sepakan penalti kan, betul kan? Ada ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke atas, ada yang tak masuk gol. Itu berdasarkan pengalaman yang lepas. Baik. Seterusnya, okey, itu tadi kemahiran meramal. Kemahiran meramal. Ini kita nak belajar dua kemahiran. Kemahiran yang kedua untuk hari ni lah. Kemahiran yang kedua, berkomunikasi dalam sains, dalam kemahiran proses. Berkomunikasi ni apa dia? Berkomunikasi ni adalah kemahiran memberikan penerangan, bercakap, kemahiran memberikan penerangan tentang sesuatu tindakan, objek atau peristiwa menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf, raja atau model. Itu maksud berkomunikasi. Berkomunikasi ni nak terangkan sesuatu, sama ada gunakan suara, gunakan percakapan kita nak terangkan sesuatu, macam cikgu menerangkan sesuatu, gunakan percakapan, dan juga cikgu gunakan gambar ataupun buku teks. Gambar lah teks ni, cikgu terangkan guna gambar dan juga guna percakapan. Itu komunikasi. Raja dalam sains ada jadual, ada graf, diterangkan melalui gambar tersebut. Itu kemahiran berkomunikasi. Contohnya kat sini, murid tahun 3 telah mengumpulkan maklumat bilangan murid di dalam kelas mengikut jenis buah-buahan kegemaran mereka. Maklumat tersebut direkodkan dalam bentuk jadual. Ini cara dia berkomunikasi dengan jadual. Dia nak terangkan sesuatu tu melalui jadual. Berkomunikasi nak terangkan sesuatu lah. Boleh melalui percakapan, boleh melalui jadual, boleh melalui gambar, boleh melalui video dan sebagainya. Ini diterangkan melalui gambar jadual. Dia ambil maklumat bilangan murid melalui buah-buahan kegemaran mereka. Buah betik 8 orang, dia tulis kat situ. Jenis buah-buahan kegemaran ada betik, durian, pisang, tembikai. Betik ada 8 orang suka, dia tulis buat jadual, ada 8 orang suka. Durian ada 9 orang, pisang ada 7 orang, tembikai ada 6 orang. Jadi dia rekodkan dalam bentuk jadual. Dia rekodkan dalam bentuk jadual. Bila kita tengok macam ni, kita boleh faham tak? Boleh lah kan? Boleh faham, senang je. Oh, betik ada 8 orang yang suka makan betik. Buah durian, oh, ada 9 orang suka makan buah durian. Buah pisang ada 7 orang suka makan buah pisang. Buah tembikai pula ada 6 orang suka makan buah tembikai. Jadi penerangan melalui jadual ni pun jelas, cukup jelas, kita boleh faham. Okey, maklumat daripada jadual juga boleh dipindahkan kepada bentuk lain seperti carta palang. Tadi kat atas ni dipanggil bentuk jadual, kat bawah ni dia ubah pula dalam bentuk carta palang. Boleh juga dijelaskan dalam bentuk carta palang. Ini kita panggil carta palang. Awak tengok ada anak panah ke atas, anak panah ke kanan, kemudian ada kotak-kotak ni, kotak-kotak meninggi panjang ni, ini dipanggil graf palang ataupun carta palang. Carta palang. Yang anak panah ke atas ni menunjukkan bilangan murid, 2 orang, 4 orang, 6 orang, 8 orang, 10 orang. Anak panah ke kanan ni menunjukkan jenis buah-buahan kegemaran, buah betik, buah durian, buah pisang, buah tembikai. Jadi dia lukiskanlah gambar kotak ni sampai angka 8. Betik tadi 8 orang kan, sampai angka 8. Buah durian berapa orang tadi? 9 orang.
dilukiskan palang. Di antara 8 dan 10 ni ada 9 tengah-tengah. Okey, 9. Kemudian buah pisang tadi 7 orang. 7 orang ni antara 6 dan 8 di tengah-tengah. 7 orang kat sini, pisang 7 orang. Dan tembikai 6 orang. 6 orang ni pada garis 6, 6 orang. Tembikai. Itu cara dia menjelaskan sesuatu atau berkomunikasi, nak menjelaskan sesuatu yang telah dikumpulkan. Baik. Itu saja untuk hari ini. Dua kemahiran yang kita belajar, kemahiran proses sains. Itu yang pertama, kemahiran meramal. Kemahiran meramal ialah kemahiran menjangkakan sesuatu yang berlaku berdasarkan pengalaman yang lepas. Kemahiran meramal. Kemudian yang kedua, kemahiran berkomunikasi. Berkomunikasi menggunakan untuk menerangkan sesuatu, melalui percakapan boleh, perkataan, melalui gambar, simbolografik dan sebagainya. Itu berkomunikasi. Baik, untuk tugasan kamu, cikgu ada bagi latihan. Cuba tengok lembaran kerja awak masing-masing. Ini sepatutnya hari Rabu. Sebab itu sebenarnya ada pertukaran jadual, tapi tak jadi dilaksanakan sebab kita dah naik sekolah. Ini nanti awak potong je tarikh, awak tulis tarikh hari Rabu. Hari Rabu 24 hari bulan. Awak potonglah 24, boleh 24 hari Rabu. Kemahiran saintifik, tuliskan. Yang ini satu inference. Yang soalan D ni soalan tajuk yang minggu lepas kita belajar, kan? Tuliskan satu inference berdasarkan rajah di bawah. Ingat lagi inference apa dia? Inference ni ialah apa yang kita lihat dan sebab dia, sebab daripada tu. Contohnya kita lihat ni gambar seorang budak ni, badan dia besar lah. Kita nampak, kita bagi satu contoh nama Ali lah. Kita ambil nama Ali. Ali bertubuh gempal. Ali bertubuh gempal. Pemerhatian kita, apa yang kita nampak ialah Ali bertubuh gempal. Kenapa Ali bertubuh gempal? Kenapa? Boleh agak, boleh ramal. Kerana Ali bertubuh gempal kerana apa? Kerana Ali suka makan nasi, ataupun kuat makan nasi, boleh juga. Ataupun boleh jadi yang lain juga, Ali bertubuh gempal kerana kurang bersenam. Lebih tepatlah, lebih sopan jawapan ni. Ali bertubuh gempal kerana kurang bersenam. Boleh jadi satu inference kat situ. Okey. Kemudian yang E ni, yang tadi kita belajar. Ramalkan apa yang akan berlaku pada pokok A dan B selepas 2 minggu. Awak tengok gambar ni, lepas tu awak ramalkan pokok A apa yang berlaku. Awak tengok ni, pokok A dia disiram, pokok tersebut disiram dengan air. Jadi awak ramalkan apa? Selepas 2 minggu. Selepas 2 minggu pokok A akan selepas 2 minggu pokok A akan subur, hidup dengan subur, ataupun ketinggian pokok A bertambah, ataupun bilangan daun pada pokok A bertambah. Kan dah belajar tahun 2 kan? Bilangan daun, ketinggian pokok, saiz batang akan bertambah. Kemudian ramalkan pula pada pokok B. Pokok B ni tidak disiram. Dibiar macam tu, tidak disiram. Ramalkan apa yang akan berlaku pada pokok B selepas 2 minggu. Pokok B akan mati sebab keperluan asas dia tak ada, tak cukup. Boleh Boleh. Okey. Kemudian F. F ni tadi kemahiran komunikasi tadi, rekodkan maklumat. Maklumat di bawah menunjukkan bilangan ikan yang ditangkap oleh Pak Abu. Pada hari pertama, Pak Abu menangkap 50 ekor ikan. Pada hari kedua, Pak Abu menangkap 60 ekor ikan. Pada hari ketiga, Pak Abu menangkap 80 ekor ikan. Isikan maklumat tersebut dalam jadual di bawah. Ini awak isi je balik. Hari. Hari pertama awak tuliskan kat sini hari. Kat sini awak tuliskan hari pertama. Ni kotak ni hari pertama. Kemudian kotak ni awak tuliskan hari kedua, dan kotak ni tuliskan hari ketiga. Bilangan ikan yang ditangkap, tuliskan berapa. Hari pertama tadi 50 ekor. Tuliskan 50 ekor ikan, ataupun tulis 50 pun cukup. Tulis 50. Hari kedua 60, tuliskan 60, dan hari ketiga 80, tuliskan 80. Baik. Yang seterusnya awak padankan saja gambar. Padankan pernyataan berikut dengan betul. Kemahiran manipulatif.
Alat dan radas perlu dibersihkan dengan betul selepas digunakan. Awak tengok gambar. Mana yang dibersihkan? Gambar yang sedang dibersihkan, alatan dan radas. Ni E kan? Gariskan E. Kemudian nombor 2, lakaran spesimen perlu dibuat dengan betul. Okey. A. Nombor 3, peralatan sains dan bahan sains perlu digunakan dan dikendalikan dengan betul. Perlu digunakan dan dikendalikan dengan betul. Mana jawapan yang tepat? C ni lah, digunakan dengan betul. C. Ini gambar apa ni? Mikroskop kan? Digunakan dengan betul. 4, alat dan bahan sains yang telah digunakan perlu disimpan di tempat yang betul. Inilah gambar sedang disimpan. Dan spesimen perlu dikendalikan dengan cermat dan betul. Mana spesimen? Ni B, spesimen daun ni, pegang dengan cermat. Gariskan B, spesimen dikendalikan dengan cermat. Okey, habis untuk latihan awak pada hari ini. Boleh boleh dapat semua. Kalau tak dapat, awak ulang semula balik video ni. Baik kelas, untuk minggu ni itu sahaja yang kita belajar. Jadi kita akan bersemuka semula minggu depan. Lebih mudah cikgu nak ajar awak kan, awak pun lebih senang nak terima. Kita berjumpa minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.